Okay, siapa ada jawapan? Nak try antara C atau D, yang mana satu jawapan dia? D. D, betul. Okay. So macam mana kamu boleh dapat D? Macam mana dapat D? Sebab A dia negatif. A dia negatif, C pun A dia negatif. Tapi yang lain positif. Yang lain positif. Okay, boleh jadi betul, boleh jadi bukan. Okay, satu cara macam mana nak tahu? Okay, kita dah tahu dah. A dia mesti negatif. Sebab dia masam. Tapi kita nak tahu belakang ni tolak 4X ke tambah 4X. Okay, so cara dia adalah kamu tengok kat sini. Ini adalah X. So kita ada dua. X sama dengan kosong dengan X sama dengan 4. So sama macam tadi. Kamu kena buat X tolak kosong. Yang ni kosong pindah sebelah jadi tolak. Yang ni X tolak 4. So kamu pun try darab. Dapat X kuasa 2. Tolak 4X. Itu je lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dia tolak 4X. Tapi macam mana dia boleh jadi tambah? Sekejap. Teacher, ada orang kat depan. Okay. So, macam mana dia boleh jadi tambah? Kat sini baru kamu wujudkan. Kat luar ni ada tolak. Sebabnya graf dia masam. So ni dapat, kamu kembangkan dia jadi negatif X kuasa 2. Bertolak dia jadi tambah 4X. Tak sure, tak ada. Okay. So okay, clear? Macam mana boleh dapat D? Clear, cikgu. Okay. Kita pergi lagi satu soalan kuadratik juga. Nombor 31. Sekejap bagi saya copy dia punya soalan. Nombor 31. Kejap. Ini saya boleh tutup je. Saya ke kiri sikit. Okay. So rajah ni dia menunjukkan satu graf fungsi kuadratik. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah C. Okay, cari nilai C. Macam mana nak cari nilai C? Ni dia dah bagi koordinat. Kalau kamu perasan kat situ dia dah bagi dah. Koordinat, satu koordinat 2 dengan negatif 5. Dan dia bagi satu persamaan yang tak ada nilai C dia. C ni sebenarnya pintasan Y. C pintasan Y. Tapi kalau tengok kat graf ni pun tak ada. So nak tak nak kamu kena kira. Berdasarkan koordinat yang dia bagi. Siapa dah ada jawapan boleh share? Siapa tak masuk lagi? Munira. 1, 2, 3, 4. Okay. Ada yang dah dapat dah?
Jawapannya apa? Berapakah nilai pintasan Y dia? Siapa tadi? Sofia. Sofia nak bagi jawapan ke? Miza? Saya try ya, cikgu. Boleh, boleh. Jawapan dia Ya? B. B. Okay. Tapi kat saya punya bukan B. Tapi kita check dulu lah. Okay. Okay. Cara dia adalah, okay, kamu nampak kat sini ada koordinat dia bagikan. Koordinat 2 dengan 5 ni, 2 dengan negatif 5 ni adalah nilai X dengan Y. Yang ni adalah nilai X, yang ni adalah nilai Y. So kita dah ada persamaan yang ada Y dengan X kat atas tu, kamu tinggal masukkan saja. Ini saya tulis balik. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah C. So saya ganti X dengan Y. So yang ni Y sama dengan negatif 5. Sama dengan X. X dia 2 kuasa 2 tolak 6X. X dia 2 tambah dengan C. So yang mana boleh? Darab-darab. 2 kuasa 2, 4. Tolak 6 darab 2, 12. Tambah C. So 4 tolak 12, kamu dapat 4 tolak 12 dapat negatif 8. Tolak 5 tambah C. Negatif 8 pindah 11 jadi positif 8. So 8 tolak 5 sama dengan C. Maka C sama dengan berapa? C sama dengan jawapan dia? 3. Cuba semak. Yang 2, kamu dapat 2 tu dari mana? Saya salah tulis nombor. Oh, okay. So step, kalau kamu jumpa soalan macam ni lagi, ni dia dah bagi clue. Clue dia ada dekat situ lah, dekat koordinat. So kamu masukkan nilai X dengan nilai Y. Katakanlah soalan tu dia bagi macam ni. Tapi dekat Pak C ni dah siap tulis. Contoh kat sini dia tulis 3. Kalau macam ni kamu tak payah kira. Kamu ambil je nilai kat situ. Sebab C adalah pintasan Y. C adalah pintasan Y. Ingat. So ni shortcut dia lah. Kalau dia dah memang bagi dekat Pak C tu, kamu ambil je nilai tu. Nilai dia 3. Okay. So setakat ni okay? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Saya nak pergi ke soalan. Okay. Kita cari soalan kertas. Kertas 2. Sekejap. Saya copy sekejap. Kamu try tengok soalan nombor 1 lah. Soalan set. Sekejap. Ke kita tengok soalan set yang kat sini. Sorry. Pergi dekat soalan kertas 1, soalan nombor 36. Ini set ke? Sorry. Mana lagi saya jumpa soalan set tadi? 36 lah. Sementara saya potong kat gambar dia. Apa tu? Sekejap. Okay, tu boleh baca dulu soalan ni kejap. Saya cut dia punya jawapan.
Okey. So yang ni dia cakap ada 50 orang student. Dia tanyalah apa dia orang punya minuman kegemaran. So Rajah ni dia tak lengkap. P ni saya nak katakan apa ni. P ni yang ni adalah orang yang suka minum teh. Saya kala ni je lah. Sekejap saya punya mouse tak ni. Okey. Lepas tu yang ni Q yang suka minum kopi. Minum kopi ni tak ada pula bilangan dia. Lepas tu ada lagi yang R ni pula yang suka minum susu. So kalau dia bagi jumlah bilangan murid yang hanya suka satu jenis minuman saja ialah 18 orang. Hitung bilangan murid yang tak suka minum kopi atau teh. Maksudnya kamu kena cari yang di luar kopi dengan yang di luar teh. Okey, cuba kira dulu. Saya nak label kat sini. P tadi apa ni? P ni tadi teh. Q ni tadi kopi. R ni tadi susu. Okey, saya bagi masa untuk kamu cuba. Yang ni nak kata set tak berapa sangat. Ini lebih kepada tajuk kebarang kalian. Dan kebarang kalian pun ada Rajah macam ni. Okey, cuba kira dulu. Okey. Dia tak banyak sangat calculation pun ni. Dah tahu dah ke berapa orang yang tak suka kopi dengan teh ni? Dia bukan kopi dan teh tau, kopi atau teh. So kamu tak boleh kira yang dalam kawasan kopi iaitu Q, dalam bulatan Q kamu tak boleh kira. Teh pun sama. Yang dalam bulatan teh yang P tu pun kamu tak boleh kira. Yang di luar dua bulatan ni je yang kamu boleh ambil nilai dia. Berapa orang agak-agak? Total murid semua ada 50 orang. Kamu tengok kat dalam bulatan tu, tak cukup 50 orang tu. Dia mesti satu ada dekat Q, satu lagi akan duduk kat luar. Yang duduk kat luar tu, di luar bulatan tu, student yang tak suka ketiga-tiga jenis minuman. Tadi dah bagi clue, yang suka satu jenis minuman saja ada 18 orang. Yang suka satu jenis minuman tu, yang saya highlight berwarna tu sahaja. Berapa orang yang suka kopi je? Yang kalau suka teh saja ada 3 orang. Suka susu je ada 8 orang. Yang suka kopi je berapa orang? Yang suka satu jenis minuman saja tu. Berapa orang yang suka kopi sahaja? Dia tak suka kopi dengan air lain. Kopi je dia suka.
Okay, ada jawapan tak? Boleh type kat chat tu. Masa berjalan? Okay. 15? Hampir. Tapi 15 tak ada. Jawapannya hampir tu maksud 16 orang. Betul. Okay. Jom kita tengok. Macam mana boleh dapat 16? Okay. First kita tengok dulu clue dia. Clue dia kata 18 orang je yang suka satu jenis minuman. Kita tahu ni ada 3, ada 8. So yang suka kopi je 18 tolak dengan 3 tolak dengan 8. So kita dapatlah 7 orang. So 7 orang ni dia suka kopi sahaja. Lepas tu dia suruh kira bilangan murid yang tak suka minum kopi atau teh. So kita tak boleh ambil yang dalam kopi atau teh ni tau. Yang kopi dengan teh ni kita tak nak. Yang saya lorekkan ni kita tak nak ni. So yang kita nak 8 dengan yang ada kat luar ni. Sebab apa saya bulatkan kat luar? Sebab jumlah murid ada 50 orang. Tapi yang dalam bulatan ni tak cukup pun 50 orang. So kamu kena kira 50 tolak dengan semua yang ada dalam bulatan ni berapa? Tolak dengan semua yang ada dalam bulatan, berapa yang tinggal yang duduk kat luar? Cuba kirakan kejap. 50 tolak 3, tolak 7, tolak 8, tolak 4, tolak 5, tolak 7, tolak 8. Berapa baki? Baki itulah pelajar yang tak suka minum apa-apa air ni. Berapa kamu dapat? Saya nak tahu berapa orang yang duduk kat luar bulatan itu. Saya dah ada jawapan dah, tapi saya nak tunggu jawapan kamu. $15. 15? Kamu dah tolak semua? 50 tolak 3, tolak 7, tolak 8, tolak 4. 50 tolak semua nilai yang berada di dalam bulatan. Dia tak sampai belas-belas pun. Kira semula. Nilai dia kurang daripada 10. Lapan, betul. 8. So, yang duduk kat luar ni ada 8. So, tadi soalan dia, yang tak suka minum kopi atau teh. Yang saya lorekkan colour merah tu, yang dalam bulatan tu kita tak nak. So, yang kita nak adalah 8 dengan 8 ni lah. 8 ni yang suka susu je. Campur dengan 8 orang lagi yang tak suka mana-mana air. So, jawapannya 16. Ni cara nak kira dia. Setakat ni okey semua? Okey, cikgu. Okey. Saya nak pergi ke lagi satu soalan. Ke barang kalian juga. Soalan nombor 35. Okey, kejap saya copy soalan dia. Cuma ni dia tak bagi dalam bentuk rajah lah. Dia bagi dalam jadual. Ini soalan ni memang selalu keluar pun. Yang kata 1. Alamak, kejap. Okey. So ni jadual ni dia tunjuk bilangan biji guli yang terdapat dalam sebuah bekas. So dia kata dia ambil 2 biji guli daripada bekas itu 1 demi 1 tanpa pemulangan. Kira first time dia ambil terus, dia tak masukkan balik dalam tu. Lepas tu dia suruh kira kebayaran kalian. Guli yang kedua adalah guli kuning. Okey, sila cuba dahulu. Cuba jawab.
Okay. Ada clue tak macam mana nak buat? D. Bukan. Jawapan dia bukan D. Tapi per 9 tu betul. Jawapan dia per 9. So jawapan dia C lah. Okay. Atira dapat D macam mana tu? Kamu kira macam mana? Yang lain ada dapat ke start? Tambah. Okay. Kamu kena ambil clue ni tau. Dia first time dia ambil, guli tu dia tak masukkan semula ke dalam itu. Dia tak masukkan semula. So, kebarangkalian yang pertama dengan kedua tu, nilai dia dah berubah. Okay. Yang lain, ada yang dah dapat jawapan ataupun perlu saya tunjukkan? Saya start. Okay. So, kalau kamu jumpa soalan macam ni, yang ni okey sikit lah. Dia tak nak jalan kerja. Dia tak nak kita tunjukkan jalan kerja sangat. Okay. Dia kata kat sini, dia suruh kira kebarangkalian guli kedua adalah kuning. So, sekarang ni kita kira dulu. Kali pertama, ini kali pertama kalau kita kutip guli. Total guli semua ada 9. Tapi kali kedua, berapa jumlah guli yang tinggal? Tadi, okey, masa mula dalam satu bekas, total ada 9. Tapi kita dah ambil satu, kita tak pulangkan balik. Masa yang kali kedua, kita nak ambil guli tu, total dia akan per 8. Maksud saya nanti, kamu punya kebarangkalian tu, dia bukan per 9, jadi per 8 yang kali kedua. Okey. Seterusnya, kamu kena tengok dia nak guli kedua adalah kuning. So, guli pertama boleh jadi merah, lepas tu dapat kuning. Ataupun pertama dapat kuning, kedua pun dapat kuning. Ataupun pertama dapat biru, kedua dapat kuning. Ni maksud dia, yang saya nak tunjukkan bila guli kedua dia adalah warna kuning. So, guli pertama tak kisah. Guli pertama tu boleh jadi merah, boleh jadi kuning, boleh jadi biru. Kita ambil semua color yang ada. Okay. Lepas tu, dekat sini, kamu kena kira kebarangkalian setiap satu. Okay. Masa first time, ambil guli, merah ada 3. Per dengan jumlah guli yang ada 9. Darab dengan, okay, second time pula kita nak ambil guli, kuning still ada 5. Sebab apa? Masa first tu kita tak ambil warna kuning. So, kuning still ada 5 per 8. Dia bukan per 9, dia per 8 sebab jumlah guli dah kurang 1. Sama juga yang ni, yang kali kedua, pilihan yang kedua kita ada kalau kedua-dua guli tu warna kuning. So, masa first time kita ambil guli, kuning masih ada 5 dan jumlah guli ada 9. Kali kedua kita ambil, tadi first kita dah ambil kuning. So, second time kita nak ambil, kuning dah kurang 1. So, 4. Begitu juga dengan jumlah guli. Guli tadi kita ambil 1, kita tak pulangkan balik. So, tinggal 8. Okey. Pilihan yang ketiga, kalau first biru. Okey, kalau first biru, biru ada berapa? Ada 1. Jumlah guli ada 9. Darab dengan second time kita nak ambil tu, guli warna kuning.
Tadi first time kita tak ambil kuning kan? So kuning still ada 5 per dengan 8. Sebab jumlah guli dah berkurang ber-8. So kamu pergi darab setiap option yang ada ni. Lepas tu kita tambah setiap satu. Nanti kita nak tambah. So yang atas ni dapat berapa ni? Atas ni dapat berapa per berapa? Darab je. 3 darab 5, 15. 9 darab 8, 72. Yang ni pula 5 darab 4, 20. 9 darab 8, 72. Yang option ketiga 1 darab 5, 5. 9 darab 8, 72. Okey, cuba tambahkan berapa jumlah yang kamu dapat. Tambah ketiga-tiga pecahan ni. Kalau dapat perpuluhan, tukar kepada pecahan. Sebab jawapan semua dalam bentuk pecahan. Berapa? Berapa tu? 5/9 betul. Okey, setakat ni okey semua. Kalau jumpa lagi soalan ni boleh jawab tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Kerapkan, banyakkan latihan ni. Kalau kamu ada, ni saya tunjuk buku yang saya ada kat sini. Ni contoh buku latihan lah. Tak nampak. Yang ni kertas model SPM. Kamu tahun ni SPM kan? So, saya sangat galakkan untuk kamu beli buku model SPM ni. So, banyak latihan-latihan ni. Dia kalau kamu tak dapat buat semua, try buat sikit-sikit. Tak faham boleh datang jumpa cikgu. Subjek lain pun macam tu. Kalau boleh dah beli siap lah. Kamu boleh try dulu cari soalan yang berdasarkan bab yang kamu dah belajar dulu pun tak apa. Ya, dari awal tahun ni start buat latihan bab banyak. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey. Apa ni? So untuk perbincangan ni sampai sini je lah. Nanti lain-lain soalan tu from time to time nanti kita akan bincang lagi. Okay. So apa ni? Sekejap saya stop dulu recording.